Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang boleh dengar boleh komen komen satu dekat chat. Komen satu. Siapa yang datang boleh dengar, boleh anda komen satu. Saya nak tahu anda boleh dengar atau tidak. Kita ni boleh apa khabar Khairul Aiman? Satu, okey. Lama tak jumpa orang Terengganu kita. Okey. Siapa yang boleh dengar, siapa yang baru masuk boleh komen satu kalau anda dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ni saya nak kongsi dengan anda tentang satu SOMP3 lah SOMP3 ya. Macam saya sukalah ingatkan kita kenapa SOMP3 penting. Walaupun dalam bisnes ni yang penting jualan kan, yang penting jualan, tapi kenapa penting juga kita dengar SOMP3? Sebab apa? Sebab SOMP3 dia bagi kita satu input yang positif. Jadi dengan input yang positif tadi kan buatkan kita punya minda ni rasa kita boleh buat. Kan. At the same time dia bantulah kita, dia bagi kongsi ilmu. Ilmu tu kita boleh buat benda yang betul. Okay? So penting juga bila kita ada input yang positif kan, barulah kita boleh berbuat satu lah, kita nak jual dan sebagainya, kita rasa kita boleh buat. Jadi saya selalu perasan lah kalau tim saya mana yang tak bersemangat ataupun mana yang tak boleh nak buat tu, mesti saya check, mesti kan, dia mesti tak dengar MP3, mesti punya lah. Jadi kalau dia dengar MP3 should be memang dia boleh buat, mesti tak ada masalah kan. Okay. So salah satunya SOMP3 dia, SOMP3 ni dalam kita ni adalah salah tu dekat bahagian skill lah. Dekat bahagian skill tu ada satu kerakaman ni, iaitu daripada John C. Maxwell tentang take your dream to the test. Take your dream to the test. Jadi saya recap sikit lah tentang take your dream to the test ni. Take your dream to the test ni cerita tentang apa? Dia cerita satu buku John C. Maxwell kan. Okay. John C. Maxwell ni memang satu pemimpin yang terkemuka lah syarikat dia sangat-sangat terkenal. Salah satu syarikat adalah Equip melatih dekat jutaan orang tentang orang-orang pemimpin lah dunia kan, dia ajar. Jadi take your dream to the test ni, dia buku dia adalah tentang dream. Jadi kalau baca tajuk sepenuhnya, dia kata 10 soalan lah yang kita kena tanya. Dengan kita tanya soalan tu, kita boleh bantu kita untuk kita dapatkan dream tu, and then bantu kita untuk capai, realisasikan lah dream tu. Jadi kenapa dia buat 10 soalan? Sebab apa? Sebab dia cakap analogi, dia cakap kalaulah dia ibaratkan seperti cikgu dekat sekolah lah. Jadi cikgu kat sekolah, kalau dia buat soalan, dia buat ujian kan. Kenapa dia buat ujian? Supaya bila kita jawab ujian tersebut, kita lebih berjaya dalam bidang tu. Jadi samalah juga dengan John C. Maxwell ni. Dia nak bantu kita untuk kita ni berjaya dalam apa yang kita buat, iaitu berjaya untuk nampak betul-betul apa yang cita-cita yang kita nak capai. Kan? Jadi 10 soalan ni mestilah ramai-ramai kena tanya diri kita sendiri kan. Tak kisah anda di peringkat di mana, mesti tanya diri sendiri. Kan? Apa sebenarnya dream tu, kita clear tak dream tu dan sebagainya lah. Okay? Jadi sebelum ni kita dah kongsi tentang, saya recap sikit, sebelum ni kita dah kongsi tentang 3 perkara dalam dream tu. 3 elemen dalam dream tu, iaitu pertama sekali adalah kita tanya tentang ownership. Ataupun adakah dream tu dream kita? Itu yang pertama kan. Sebab apa? Sebab kita biasanya ikut orang lain. Jadi kita nak tanya, adakah dream tu dream kita?
Okay. Apa kesan dia bila dream tu dream kita? Kesan dia adalah kita kurang bagi alasan, kan? Kita akan rasalah dream tu pada kita. Okay, yang keduanya adalah satu, yang keduanya adalah adakah dream kita tu tadi kan kita clear tidak? Saya bacakan soalan dia dalam bahasa Melayu lah. Adakah kita jelas tentang apa yang impian kita tadi? Adakah kita jelas? Kan? Dia bukan jadi jelas ni satulah. Kalau kita jelas dengan dream kita, kita akan buang alasan-alasan yang ada. At the same time kita akan berikan keutamaan. Kan? Apa yang kita nak buat dalam life kita lah, kita akan susunkan untuk capai impian kita dulu. Dan ketiganya adalah reality lah. Reality pun penting. Macam saya sebut sebelum, contoh lah. Dia impian dia nak jadi seorang artis, tapi dia suara memang pecah laut dah boleh. Suara dia memang out lah, kan? Jadi tak boleh dia boleh jadi artis. Jadi kita ada dream kita tu tak boleh semata-mata percaya. Dia kena something yang kita percaya, dan benda tu dia kalaulah kita lihat di realitinya, kita memang boleh capai. Contohnya basic MOE lah. Basic MOE, kan? Tak perlukan kepakaran, tak perlukan anda pandai apa-apa, kan? Malah kita dah tengok lah ramai, kan? Ada yang dalam TQG ni yang tak ada latar belakang hebat pun, tak ada latar belakang pendidikan hebat pun boleh berjaya sampai diamond. Jadi penting bukan sekadar ada impian, tapi impian tu mesti berpijak dengan realiti lah. Boleh. Okay. So yang nombor 4 ni, kan, saya nak ambil point yang dalam MP3 tu lah. Boleh? Kalau anda nak tahu seluruhan 10 soalannya, memanglah kena baca lah. Kena baca buku ni. Boleh? Saya suka baca, banyak kali baca, kan? So kadang-kadang saya pun kadang-kadang kita kadang-kadang kita ada dream lah. Kita ada dream kita, tapi dream kita tu makin lama, kan, dia makin pudar. Atau dream kita ni tak bagi kita satu boost lah untuk kita ni lagi semangat. Jadi kena tengok balik dream kita, kan? Ataupun kita buat sesuatu ni, kita rasa lemah, kita rasa nak bagi alasan lah, malas lah. Macam anda pun saya tahulah, kebanyakan anda mungkin macam saya juga. Kita rasa susah, kan? Maksudnya dream kita tu dia tak beri impact kat kita. Jadi kita kena baca balik buku ni ataupun dengar MP3 ni lah, daripada TQG ni. Jadi member TQG dulu dan dengar ulang banyak kali, dengar. Okay. So dalam part kedua ni dia sentuh tentang chapter 7. Chapter ke-7. Chapter 7 ni dia cerita tentang the cost question. Boleh? Maksudnya kita nak capaikan macam ni. Kita nak capai dream kita, dream kita memanglah percuma. Boleh. Dream kita memang percuma, betul. Apa yang anda nak percuma je. Sebab anda fikir je benda tu anda nak, dan benda tu memang percuma, kan? Tak perlu orang nak bayar orang lah untuk you nak fikir tentang, untuk you nak tentukan apa yang you nak, kan? Tapi kita kena ingat, walaupun dream is free, kan, but the journey has a cost. Dream is free, but the journey towards the dream has a cost. Boleh. Kalau kita memang dah ada mindset tentang ni, memang semudah, kan? Tetapi tak semua orang ada mindset yang sama lah. That's why kita kena dengar MP3 dan baca buku. Yang dream memanglah free, tapi anda dalam perjalanan kita nak capai dream, dia bukan free, kena bayar, kan? Dan ramai orang bila dia tahu yang perjalanan dia untuk capaikan dia punya cita, financial freedom dan sebagainya, kan, dia tahu yang kita kena bayar, kan, bayar dengan penat lelah, bayar dengan hard work, dia akan stop. Dia stop. Sebab dia ingat dream semuanya mudah. Bukan. Dream bukannya semua mudah. That's why kita kena very very respectful dengan kita punya our diamond, kan, our diamond. Kalau ada diamond kita ke mentor kita lah, so, saya punya lah, dalam grup saya Sapphire, Dr. Ambaiki, bila diorang sebutkan lah dalam grup kita, we must very 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 respectful. Sebab kita tahu apa yang diorang lalui tu, cost dia sangat mahal, kan, cost dia
Sangat mahal. Ada orang kan, dalam dia nak capai dia punya dream, dia terpaksa korbankan keluarga dia. Dia terpaksa korbankan pasangan dia, contoh. Terpaksa korbankan harta dia. Kan? Inilah kos yang mesti ada kan dalam sesuatu. Jadi bila kita nak lalui satu dream kita, contoh kita lah dalam bisnes ilmu ni kan, apa yang dream kita nak dapat dalam bisnes ilmu ni, kita first kali kita kena sedar dan faham yang ada kos, ada benda yang kita terpaksa korbankan. Kalau dulu kita rehat, maksudnya kita relax kan, senang lenang lah kan. Sekarang kita tak boleh senang lenang. Jadi kos dia tu buang sikit. Tapi saya tak rasa lah sampai bisnes ilmu ni anda buat, saya tak rasa sampai anda kena buang keluarga je, kesan tak ada. Tak ada macam saya lah, terpaksa kita loan kat bank, tak ada. Kita tak perlu buat benda tu. Kan? Memang kita kalau bisnes ilmu ni, kalau boleh TQG, memang you buat part time, tapi ada kos je. Bukannya anda rehat, relax kan. Boleh? Anda pun kalau istilahnya kalau kita jumpa customer tu, kita approach je semua orang beli terus. Boleh. Memang tak ada reality macam tu. Jadi dalam tu dia cakap kan, dream is free but the journey towards the dream isn't. Boleh? It's not free. Dan kita kadang-kadang kita ingat kadang-kadang dia panggil success rule. Betul Mas invest. Okay. Success rule. Dia kata apa? Kalau nak berjaya, kita kena selalu fikir yang kita mesti pay the full price. Kan? Apa yang berlaku dekat kita ni kan, kita tahu yang benda tu akan berlaku kat kita. Orang reject ke dan sebagainya lah. Benda tu akan berlaku dan kita kena terima semuanya. Kalau anda terima sebahagian, anda tak nak orang reject langsung lah. Apa yang anda buat? Boleh? Itu maksudnya tu benda yang pertama yang anda tolak dream anda sebenarnya. Jadi bukan semata-mata kita ada dream, kita kena faham yang dream kita ni ada cost dan kita kena terima cost tu. Kita kena terima apa pengorbanan yang kita akan buat, pengorbanan masa, penat. Boleh. Semua tu semua orang akan laluinya. Dan semua orang tahu kos tu dan kita kena korbankan. Yang keduanya lah kita kena pay in advance. Ni biasa kena faham kan. Kita kena korban dulu. Biasanya begitu. Semua dream kita kena korban dulu. Kan? Korbankan masa, korbankan duit. Boleh. And then kita kena faham juga tentang price ni, apa yang kita kena bayar lah. Sama ada masa kita, penat lelah kita semua. Kita kadang-kadang kita kena bayar lagi awal daripada apa yang kita fikirkan. Boleh? Saya ada ABO saya baru je sebulan join bisnes ni. Bila sebulan dia nampak peluang bisnes ni, buat pulun. Gila-gila pulun. Macam-macam benda yang dia lalui. Macam-macam cabaran yang dia lalui. Kan? That's why mentor saya cakap, kalau dia ada cabaran tu besar. Kan? And then dia lalui, dia boleh atasi cabaran dia tu, biasanya dia dekatlah dengan kejayaan. Biasanya begitu. So kalau dia boleh terima cabaran tu, dia boleh terima apa kos yang dia kena bayar tadi, dia marah dengan orang ke dan sebagainya kan, biasanya dia dekat dengan dream dia. Yang kadang-kadang, dan at the same time pay the price ni kan, benda yang kos yang kita kena bayar ni lah, dia kadang-kadang lebih daripada sekali. Dia bukannya sekali, contohlah sekali kita kadang-kadang kita buat, kadang kita buat silap kan, and silap ada kesan dia. Boleh? Dan benda tu kadang-kadang bukan sekali lah. Biasa ni kadang-kadang berkali-kali kita nak capai dream kita kan, kita buat silap lagi kan. Jadi biasalah kita buat silap tu biasa. Dan kita terkesan lah dengan silap tu. Kalau kita boleh tahan kan, kita sedar yang dream kita ni itulah kos dia, kita boleh tahan, insyaAllah kita boleh percaya kan. Dan kadang-kadang apa yang kita bayar tu pay higher than you think. Kerana harga pengorbanan dia tu kadang-kadang lebih daripada orang lain. Jadi ini kita faham lah, setiap orang perjalanannya berbeza-beza kan. Ada orang dalam ni, dalam saya punya ABO ada yang buat je boom terus kembang kan. Ada orang yang dia boleh ambil masa sikit kan.
Tapi insyaAllah semua kan sampai di satu tempat yang sama kalau kita persis. Boleh? Jadi maksudnya kita kena ingat juga, kita memang kena ada dream. Betul lah tu, kena ada dream kan. Apa yang kita nak tu betul kena ada. Tapi kita kena faham yang dalam kita nak capai apa yang kita nak tu, dia bukannya free. Kita ada cost yang kita kena bayar. Cost kita punya mentality kan, cost kita punya ego kan. Dia akan tercabar ego kita. Jadi kita kena buang ego tu. So benda tu berlaku dalam kita, perjalanan kita nak capai cita-cita. Kena terima kan. So very very powerful lah soalan ni. Very powerful kan. Soalan apa? Am I willing to pay the price for my dream? Jadi kalau kita ada dream, kita fikir sanggup tak kita nak korbankan, buang sikit masa rehat. Kalau pukul 8 sampai pukul 12 malam kan, nak buat bisnes Amway ni. Kalau kita sanggup, insyaAllah boleh. Kan. And then seterusnya dia cerita pasal chapter ke-8 ni adalah tenacity question. Kan. Tenacity ni apa bahasa Melayu lah. Saya check bahasa Melayu sekejap. Ketabahan atau ketabahan. Boleh. Ketabahan. Ataupun soalan apa? Adakah kita moving closer to my dream? Maksudnya adakah apa yang kita buat tu kita makin dekat dengan dream kita? So macam mana kita nak tahu kita ni bila kita buat sesuatu ataupun apa dream yang kita buat tu kita makin dekat dengan apa yang kita nak? Kan? Pertama sekali kita kena sedar dalam buku ni ada banyak lagi lah. Anda kena baca. Yang saya cerita ni sikit je input saya ambil. Kan? Yang pertama sekali kita kena sedar yang kalau kita quit apa maksudnya kan? Kalau kita give up lah, quit apa maksudnya? Quit, berhenti. Kalau kita berhenti, kalau kita berhenti, dia menunjukkan diri kita dan bukan menunjukkan di mana kita dalam perjalanan ni. Ni soalan ni memang mendalam betul kan. Soalan ni memang sentuh lubuk hati lah. Kan? Okay. Kita kena sedar kalau kita nak tahu kita ni betul tak menuju dekat dengan kita punya dream, kita kena sedar kalau kita give up lah. Kalau kita give up ataupun kalau kita berhenti dan kita tak keep sharing dan sebagainya, dia menunjukkan diri kita dan bukan menunjukkan di mana kita berada. Boleh. So maksudnya apa? Maksudnya kan, bukan menunjukkan kalau kita berhenti bukan menunjukkan bisnes Amway ni tak berkesan, bukan menunjukkan TQG sistem ni tak berkesan, tapi menunjukkan itulah diri kita. Itulah diri kita. Kan? Jadi bukannya kita berhenti bukan menunjukkan benda lain, dia menunjukkan diri anda sendiri. Kan? Anda yang berhenti. Kan? So jangan berhenti, jangan quit. Keep on moving. Jadi dia ada satu kajian ni, dia buat satu kajian. Ada satu kajian ni, dia kata 10,000 jam meter. Jadi kajian ni dia cerita macam mana nak bezakan antara orang yang berjaya dan sangat-sangat berjaya. Jadi beza dia macam mana? Beza dia ada study lah dekat bahagian kesihatan, sport dan sebagainya. Dia kata kalau orang yang sangat berjaya ni, dia akan spend kan 10,000 jam untuk apa yang dia buat. 10,000 jam untuk apa yang dia buat. Kan? Mungkin sikit, tapi lama. Tak berhenti. Terus. Kan? Jadi keyword ni sangat best kan. Dia kata, you cannot be good if you spend too little on everything. Kan? Okay. Kalau anda sorry. Jadi anda kalau kita lah tak pandai nak jual kan. Ini kita kata aku tak pandai lah jual kan. Apa yang aku nak give up lah. Aku nak berhenti lah. Boleh. Jadi kita berhenti tu bukan kerana produk Amway tak bagus, bukan kerana sistem TQG yang tak berkesan, tapi diri anda sebenarnya. Kena faham ni kan. Kena sedar kena sedar. Jadi macam nak buat? Keep on, keep sharing kan. Dan ingat rule ni lah.
Setiap orang kalau dia dah buat 5,000 kali, kan? Boleh? Kenapa diamond kita sangat-sangat hebat? Diamond kat Nurul Huda, kat Encik Zaki. Kenapa sangat hebat? Kenapa mentor kita sangat hebat? Sebab dia dah spend sesuatu dan buat banyak kali berbanding kita. Itu sebab dia jadi hebat. Kan? Kenapa kita tak hebat? Kita buat sikit, itu je. Kan? Tapi yang sebenarnya orang paling hebat adalah orang yang tak berhenti buat. Terus keep macam ni, kan? Terus improve diri dia. Dan satu lagi, kalau kita kena sedar ya, kita tak boleh waiting everything to be right is wrong. Boleh. Kalau kita ni bergerak dekat dengan kita punya dream, kita tak boleh tunggu semua benda untuk betul baru kita nak buat. Perfectionist. Kan? Sebab apa? Sebab kalau orang yang perfectionist, dia akan stop. Mesti dia akan stop ni. Kan? Sebab apa? Sebab dia tunggu semua perfect dulu baru dia nak buat. Kan? That's why dia kata tak boleh tunggu semua perfect, just do it, buat dulu terus. Just terus buat. And then studi nombor 3 lah, kita kena sedar yang semua apa yang kita perlukan ni dalam nak capai kita punya dream ni, dia akan they stop as you do. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita resource move toward you as you move towards them. Maksudnya apa yang kita perlukan lah untuk capai dream kita ni, kan? Dia akan berhenti kalau kita berhenti. Ini samalah juga tentang quitting sama, kan? Kita kita nak berjaya ni, kita perlukan maksudnya macam ni, maksudnya kita tak, kalau kita nak berjaya dalam bisnes ni, kita perlukan satu motivation yang kuat, contoh. Kita perlukan motivation. Jadi kita kena ingatlah, motivasi diri kita sendiri tu, dia tak sentiasa ada. Kan? That's why sistem TQG ni, kalau siapa faham, memang very perfect, kan? Sangat perfect lah. Resource tu, apa yang kita perlukan semangat untuk nak berjaya. Tapi semangat tu dia tak sentiasa ada. Bila kita go through this journey, kadang-kadang benda tu dia makin lama makin kurang semangat lah, kan? Jadi apa yang kita buat, kita mesti kena bergerak ke arah tu. Apa yang kita perlukan. Kita tak boleh tunggu dia datang. Tunggu semangat, bila aku nak semangat, bila aku tak boleh, kan? Anda kena dengar MP3, baca buku, kan? Counselling yang kita punya apply lah. Okay. And then dalam moving closer to my dream ni, dia bagi satu tips. Dia kata kita buatlah satu panggil rule of 5. Rule of 5. So rule of 5 ni actually daripada satu buku lah, Chicken Soup for the Soul sebenarnya, buku tu. Jadi dalam buku tu dia cerita macam mana, dia cakap ni, kalau if you go every day to a very large tree and take a 5 swing at it with a very sharp axe, eventually no matter how large the tree, it will have come down. Maksudnya kalau kita ada satu pokok yang besar, kalau kita hayunkan kapak dekat pokok tu 5 kali sehari, lama kelamaan pokok tu akan jatuh. Jadi dia bagi analogi tentang ini kepada apa yang kita buat, kan? Jadi dia kata carilah 5 perkara yang anda perlukan untuk capai kita punya dream. Pokok tu tumbang macam kita punya dream lah, kan? Pokok tu tumbang lah kita punya dream. And then kapak yang kita hayunkan tu, itulah apa yang kita perlukan. Jadi kita kena cari apa yang kita perlukan dalam bisnes ni untuk nak berjaya. Dan hayun je, kan? Dah ada 5 perkara tu, just buat je. Every day kita buat, kan? Apa 5 perkara tu? Jadi dalam TQG pun dah ada dah sebenarnya. 4 basics, 8 core step, kan? Semua dah ada dah benda tu. Kalau anda tak tahu apa 5 perkara yang anda kena buat tu, anda rujuk baliklah siapa yang bawa anda dalam bisnes ni. Kan? Mesti, kan? Ingat, kita kena faham, kena masuk ke dalam kita punya minda. Kalau kita buat benda yang sama, hayun, kan? Memang pokok tu akan tumbang. Kita buat benda yang sama, capai diamond kita buat, akan capai diamond. Kena percaya. Boleh? Yang seterusnya dia kongsi tentang chapter nombor 9, iaitu the fulfillment question.
Ataupun soalan dia macam mana? Does working towards my dream bring satisfaction? Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita, adakah apa yang kita buat sekarang ni, kita bawakan kita puas hati? Adakah kita rasa puas hati dengan apa kita buat sekarang? Boleh. Adakah kita rasa puas hati dengan apa kita buat sekarang? Sebab apa? Sebab kita puas hati dengan dream. Kita puas hati dengan dream. Kan? Semua orang puas hati dengan dream. Tapi adakah kita rasa puas hati dengan perjalanan nak capai dream tu? Kan? Sebab apa? Sebab perjalanan capai dream tu dia bukan senang lah. Bukan senang lenang. Kan? Boleh? Tapi kita tahu yang apa yang kita buat sekarang ni, kita capai dream tu. Adakah kita puas hati? Kan? Adakah kita happy sekarang? Boleh? Dia kata apa? If you are not happy now, you will not happy tomorrow. Boleh? Kan? Kalau kita tak happy sekarang lah, apa yang kita buat ni kita tak rasa happy, kita tak rasa seronok, kita tak rasa puas hati, kan? Kita takkan puas hati apa yang akan datang. Kan? So ni penting lah. Petang-petang kepuashatian hati kita. Boleh. Kita buat sesuatu walaupun tak perfect tapi kita rasa puas. Kita rasa puas buat benda tu. Sebab apa? Sebab kita tahu yang apa yang kita buat tadi dia akan sampaikan kita pada dream kita yang apa yang nak sampai. So kita kena puas hati dengan perjalanan ni. Rasa seronok dengan perjalanan ni, rasa happy, kan? Saya pernah cakap lah kat ibu saya pesan cakap kan, kalau anda ni selalu inilah juga pesanan apa mentor itu, dia cakap kalau you jumpa orang, kalau you punya jumpa dalam ni ada jugalah kan, tapi soalan tu, kalau you jumpa orang yang you rasa tak sesuai lah jadi kita punya team, tinggalkanlah dia. Tinggalkan je, kan? Ramai lagi orang lain, dia cari orang lain. So kita kena rasa happy, rasa puas hati dengan apa result yang kita nak capai. Yang seterusnya adalah chapter nombor 10-nya, yang akhirnya adalah dia panggil significant question. Significant question. Soalan dia apa? Does my dream benefit others? Does my dream benefit others? Jadi soalan ni pun penting. Saya suka guna soalan ni waktu nak buat connecting the star lah. Kan? Kalau kita ada dream, contoh kita ada dream kita tu, contoh kita punya dream nak beli telefon lah tu. Kita nak ada dream beli telefon. Adakah telefon yang kita beli tu dia bagi signifikan dekat kita? Kan? Contohnya kalau kita beli telefon 3310, betul lah. Kan? Nokia 3310. Dream juga kita nak capai juga benda tu, kan? Tapi adakah dia betul-betul benefit dekat diri kita? Berbanding kalau kita nak telefon yang contoh Huawei P40 ke, contohlah telefon yang lagi hebat. Kan? Jadi dream ni dia mesti something yang significant juga, yang beri manfaat kepada orang lain juga. Sebab apa saya kata kalau telefon yang P40 tu lagi signifikan? Sebab apa? Sebab dengan kita ada telefon P40 tu, orang lain pun akan lebih semangat lah, kan? Ui, telefon ni bukan cadang. Yang mentor kita lah, kan? Telefon Huawei tu. Kan? So orang akan jadi apa? Orang akan jadi termotivated. Orang berjaya ni, kan? Up sikit dia punya quality life dia. Macam tu. Jadi dalam signifikan ni dia ada 3 lah signifikan yang kita boleh capai. Yang pertama sekali lah, dia mesti signifikan pada kita. Ni penting, sangat penting. Sangat penting. Kan? Kita nak capai dream kita ni, kan? Apa yang signifikan pada kita? Apa yang signifikan pada kita? Apa yang dream kita tu, apa yang signifikan pada kita? Maksudnya apa yang boleh membantu kita untuk grow? Itu dream kita. Kan? Dream yang kita nak capai tu, apa yang boleh bantu kita untuk grow? Boleh? Sebab apa? Sebab kita tak boleh bagi sesuatu benda yang kita tak ada. Kan? Kita tak boleh bagi sesuatu benda yang kita tak ada. Macam saya perasan lah, senang kita tanya sendirilah. Apa yang Amway boleh bagi kat kita? Apa yang kita boleh dapat daripada Amway? Kita tanya diri kita balik. Tak kisahlah nak buat sebulan ke 2 bulan ke, kan? Bagi saya memang tak banyak lah, sangat banyak. Improve saya punya personality, saya punya disiplin, saya punya soft skill, kan? Itu Amway boleh bagi kat saya. Boleh?
Jadi dream kita, dia mesti something yang boleh growkan diri kita juga. Dia tak boleh, dia bukan sekadar benda yang kita capai beli habis, bukan. Dream tu mesti kena significant pada diri kita juga. Bila kita buat dream tersebut, and then kita grow, bila kita grow, barulah kita boleh bagi significant kepada orang lain. Bila kita tahu dalam bisnes ni lah, kita dah berjaya capai 21%, kita boleh tolong orang lain capai 21%. Itu juga dream. Itu pun juga dream. Kita boleh bagi significant support kepada orang lain. Kan? And then yang paling tinggi ni lah, significant with others. Okay? Dream yang significant with others. Itulah dream dalam TQG ni. Kan? TQG Vision. Saya mula-mula tak faham kenapa penting vision TQG ni. Kan? Saya mula-mula lah macam tak apa-apa nak tengok kan. Tapi kita punya mentor selalu sebut TQG Vision. 100 diamond, 30 founders diamond, 5 FC. Ulang benda sama. Kan? Cakap apa penting kan? Rupanya bila dream yang kita capai, tu kita capai bersama, sama-sama orang lain. Kan? Dia punya significant tu lagi besar. Significant tu lagi besar. Jadi dia kata great leader ni, dia akan bawa vision daripada kita daripada saya kepada kita, sama-sama nak capai. Kan? Lama-kelamaan memang kita akan faham lah. Mula orang yang baru memang dia yang baru mungkin tak faham lah kenapa penting TQG Vision tu kan. Tapi kita punya leader kita selalu sebut kan TQG Vision. Rupanya kalau kita capai sesuatu dream yang kita capai tu bersama-sama, signifikan bersama-sama dengan orang lain, semua capai diamond, semua realisasikan untuk capai 100 diamond kan. Benda tu dream yang lagi signifikan kepada orang lain kan. Sebab apa dia signifikan kepada semua orang. Boleh. So itu je lah. Lagi maksudnya 7 tadi. Soalan pertama tentang cost kan. Kena sedar tentang kita mesti dia ada harga lah dalam nak capai kita punya impian. Yang kedua lah tentang tenacity ataupun ketabahan lah. Adakah kita ni lagi dekat dengan dream kita? Yang ketiga tentang kepuasan. Adakah kita puas hati apa yang kita buat ni, kita happy tak sebenarnya? Cuba tanya balik. Kan? Yang seterusnya adalah tentang manfaat pada orang lain. Jadi apa yang ada beberapa yang tak ada, chapter 4, 5 dan 6 kan. Jadi anda kena baca buku ni kan, dan tengok balik kita punya dream ni. Adakah dream kita ni membantu kita untuk terus berjaya dalam bisnes ni? Saya rasa setakat ni dulu sharing saya. Terima kasihlah semua kerana mendengar. Moga-moga membantu anda dapat sesuatu. Boleh. Kalau siapa dapat sesuatu, boleh tak komen satu? Saya suka macam tu lah. Boleh. Saya tak tahu banyak poin lah, tapi mungkin anda dapat sesuatu lah pada petang ni. Boleh tak komen satu? Komen satu apa yang anda dapat. Anda dapat sesuatu lah, komen satu. Kan? Boleh. Siapa yang dapat sesuatu, komen satu. Habis dah sharing saya. Boleh. Sambungan tentang put your dream to the test. Boleh. Coba satu. Okay. So anda dapat sesuatu lah pada orang ni. Terima kasih Daniel, Ayam Hakim. Mana kali yang satu. So itulah, satu sajalah sharing saya pada petang ni kan. Saya tak bagi anda dream anda ada sendiri. Anda punya dream kan. Cuma yang sekarang ni adalah anda kena faham lah juga dalam kita nak capai kita punya dream, dia bukan sekadar kita ada dream dan kita capai, bukan. Jadi ada banyak perkara yang kita kena consider kan. Boleh dalam capai dream. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sharekan satu link lah dekat saya komen bawah untuk anda download PDF buku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.